Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang menjemput saya untuk membentangkan proposal projek tahun akhir. Dan juga terima kasih kepada panel yang sudi hadir mendengar pembentangan proposal projek tahun akhir saya. Saya Muhammad Jalil Hakimi bin Hassan, nombor matriks D20181083359. Penyelia Dr. Siti Nur Saila binti Alias dari Jabatan Fizik, Fakulti Sains dan Matematik. Saya dari program 8016 Ijazah Sarjana Muda Sains Pendidikan dengan Kepujian dari Fakulti Sains dan Matematik Universiti Pendidikan Sultan Idris. Tajuk kajian saya, persepsi guru pelatih terhadap pembangunan dan kebolehgunaan manual amali kit pembinaan LITA bagi subtopik pengaliran arus elektrik dalam LITA bersiri dan selari tingkatan 2. Okey. Yang pertama, kita tengok pengenalan. Okey. Malaysia yang sedang bergerak ke arah negara maju memerlukan masyarakat atau warga negara yang kritis, kreatif, inovatif dan berketerampilan yang membudayakan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik dalam singkatan STEM. Seperti yang kita tahu, pendidikan sains adalah satu sistem untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui kemahiran proses sains seperti memerhati, meramal, mengukur dan sebagainya. Oleh itu, ia memerlukan usaha dan tanggungjawab sebagai seorang guru atau guru pelatih dalam mempelbagaikan strategi pengajaran dan pemudahcaraan (PDPC). Latar belakang kajian. Satu kajian perlu dijalankan untuk melihat persepsi guru pelatih terhadap pembangunan manual amali subtopik pengaliran arus elektrik dalam LITA bersiri dan selari untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan dan menyeronokkan. Okey. Seterusnya, penyataan masalah. Ada 3 penyataan masalah. Pertama, miskonsepsi dalam keelektrikan kerana sifatnya yang abstrak. Kedua, kekangan guru pelatih dan pelajar terbatas untuk melakukan kerja amali di dalam amal, terutamanya apabila berlakunya pandemik COVID-19 kini. Yang ketiga, kekurangan kemahiran proses sains dalam kalangan pelajar dan guru pelatih. Okey, seterusnya, objektif kajian dan persoalan kajian. Objektif kajian yang pertama, membangunkan manual amali kit pembinaan LITA subtopik pengaliran arus elektrik dalam LITA bersiri dan selari terhadap guru pelatih. Ada 2 persoalan untuk objektif yang pertama. Persoalan yang pertama, apakah nilai kesahan manual amali kit pembinaan LITA subtopik pengaliran arus elektrik dalam LITA bersiri dan selari? Apakah nilai kesahan kebolehpercayaan instrumen kajian? Okey. Untuk objektif yang kedua, mengkaji kebolehgunaan manual amali kit pembinaan LITA bagi subtopik pengaliran arus elektrik dalam LITA bersiri dan selari. Apakah persoalannya? Apakah nilai min kebolehgunaan manual amali kit pembinaan LITA bagi subtopik pengaliran arus elektrik dalam LITA bersiri dan selari? Seterusnya, kepentingan kajian. Ada 3 sasaran. Pertama, guru pelatih dan pelajar, sekolah dan pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang pertama, penghasilan manual amali dapat membantu guru pelatih dan pelajar menggunakan perisian kit pembinaan LITA yang tersusun dan strategik. Yang kedua, menambah koleksi manual amali sains dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah dan sekaligus dapat menarik minat dan pengalaman yang menyeronokkan kepada pelajar. Ketiga, kajian ini berguna kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia di mana pihak KPM dapat menggunakan hasil dapatan kajian ini dalam rangka pelaksanaan manual amali perisian di sekolah menengah seluruh negara. Definisi operasi. Tajuk kajian saya melibatkan pembangunan dan kebolehgunaan. Pembangunan merujuk kepada proses mengubah sesuatu dalam usaha ke arah mencapai kemajuan. Manual amali kit pembinaan LITA dibangunkan berdasarkan model ADDIE, mendapat kesahan dan kebolehpercayaan daripada pakar. Kedua, kebolehgunaan. Merujuk kepada mengukur dan menilai kualiti manual amali kit pembelajaran. Kebolehgunaan ini diukur berdasarkan soal selidik kebolehgunaan yang diadaptasi daripada soal selidik USE LUN 2001.
Okey, skop dan batasan kajian. Pelajar tingkatan 2. Batasan kajian responden yang terlibat dalam kalangan guru pelatih sains Universiti Pendidikan Sultan Idris yang telah mengambil kursus KPD 3016, iaitu guru pelatih daripada semester 5 dan 6. Kedua, subtopik pengaliran arus elektrik dalam litar bersiri dan selari dalam mata pelajaran sains. Batasan kajian ini hanya sekadar dijalankan pada peringkat awal untuk mengkaji kebolehgunaan manual amali pembelajaran yang dibangunkan sahaja. Okay. Seterusnya, tinjauan literatur. Ada 4 rujukan tinjauan literatur yang saya gunakan yang paling utama untuk membangunkan manual amali ini. Okay, yang pertama, pembangunan modul video bagi mempertingkatkan pengajaran dan pemudahcaraan biologi tingkatan 4 melibatkan model ADDIE. Yang kedua, pembelajaran fizik menggunakan simulasi PET untuk meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis pelajar dalam bab tenaga dan kerja. Melibatkan teori behaviorism, peningkatan penguasaan pelajar terhadap konsep sains dan aktiviti belajar menggunakan praktikal manual berasaskan inkuiri tembimbing, melibatkan teori kognitif multimedia. Okey. Seterusnya, reka bentuk kajian dan sampel kajian. Reka bentuk kajian pembangunan menggunakan model ADDIE yang diasaskan oleh Rosses pada tahun 1987. Ia bertujuan sebagai panduan ataupun sebagai garis panduan untuk membangunkan perisian ataupun bahan pengajaran seperti modul, manual amali, alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar. Okey, seterusnya, kaedah kuantitatif melalui soal selidik, iaitu borang soal selidik kebolehgunaan. Seterusnya adalah sampel kajian guru pelatih sains dari Universiti Pendidikan Sultan Idris semester 5 dan 6. Persampelan rawak bertujuan, iaitu ditujukan kepada guru pelatih yang telah mengambil kursus KPD 3016, iaitu mereka daripada semester 5 dan 6. Okey, seterusnya pembangunan manual amali. Manual amali ini diadaptasi daripada laboratori manual fizik. Pengendalian eksperimen melalui perisian kit pembinaan litar, mengandungi beberapa eksperimen, aktiviti dan VLab. VLab yang dilengkapi dengan QR code, mengandungi eksperimen berasaskan PBL. Aktiviti meliputi kerja dalam kumpulan dan soalan-soalan pengukuhan. Okey, ini adalah muka depan manual amali yang akan saya hasilkan dan ini adalah hanya sekadar gambaran awal terlebih dahulu. Okey, seterusnya instrumen kajian. Instrumen kajian yang saya gunakan adalah borang soal selidik kebolehgunaan yang akan diberikan kepada responden, iaitu guru pelatih daripada semester 5 dan 6. Okey, pengumpulan data. Langkah pertama, pembangunan manual amali kit pembinaan litar. Kedua, kesahan pakar manual amali dalam soal selidik kebolehgunaan. Kajian ritis melalui kebolehpercayaan, kajian sebenar dan analisis data. Okey, analisis data. Untuk menjawab persoalan pertama, instrumen yang saya gunakan adalah borang kesahan pakar, muka dan kandungan. Dan yang kedua adalah soal selidik kebolehpercayaan. Okey, untuk borang kesahan pakar, indeks kesahan pakar. Dan borang soal selidik kebolehpercayaan, nilai Cronbach alpha besar daripada 0.7. Itu adalah untuk kaedah analisis data. Untuk menjawab persoalan kajian yang kedua, saya gunakan soal selidik kebolehgunaan dan diukur melalui kaedah statistik deskriptif SPSS untuk mencari nilai min dan sisihan piawai. Okey. Dan akhir sekali adalah rujukan. Rujukan ini saya gunakan standard APA style yang diambil daripada tinjauan literatur. Okey. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.